بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmahmu dan taburkanlah kepada kami rahmatmu dari gudang-gudang rahmatmu, wahai Zat yang Maha Kasih. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه Subhanahu wa ta'ala. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan, kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha tinggi lagi maha suci. Nama saya Muhammad Gunawan binti Abdul Aziz. Jadi saya ni asal sebenarnya Kota Baru lah. Kota Baru Kelantan. Lahir dibesarkan di Kelantan. Walaupun nama tu agak bersifat Nusantara sikit kan. Jadi di Kelantan, pendidikan menengah saya ialah di Al-Ma'had Al-Muhammadi Lil-Banin. Daripada peralihan sampailah ke tingkatan 5, sempatlah tingkatan 6 sekejap. Jadi itulah asas pendidikan agama yang betul-betul lah. Kerana kami sekolah Ma'had Muhammadi ni dia menggunakan silibus yang agak berlainan lah daripada sekolah agama yang biasa. Dan Alhamdulillah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat Allah, inayah Allah, kemudian saya sambung pelajaran di UIA, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, yang mana pengkhususan saya lebih kepada bidang dakwah dan juga hadis. Sebenarnya dalam masa yang sama saya juga mendapatkan ilmu lah daripada tuan-tuan guru yang mana ada kan, kita manfaatkan. Tidaklah kita ni berpada dengan apa yang kita belajar di universiti dulu. Jadi itulah lebih kurang sedikit pasal saya ni. Kenapa tasawuf? Jadi tasawuf ni kalau kita buka lah mana-mana kitab yang membicarakan tentang tasawuf, adalah jelas tasawuf ini adalah satu ilmu yang berkait rapat dengan kejernihan hati kita sebagai hamba Allah. Sejauh mana diri kita ini berusaha dan mencapai darjat ihsan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan melalui apa yang Nabi SAW ajarkan. Jadi tasawuf ini sudah tentu sebagaimana bidang-bidang lain, dia ada kepentingan dia yang tersendiri. Dia ada kepentingan dia tersendiri. Sebab apa? Contoh, untuk dapatkan sifat ihsan, sudah tentu ia adalah matlamat kita. Kan? Kerana Nabi SAW sendiri pun bagi tahu, ihsan ini ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu benar-benar melihat Allah. Kalau tak pun kamu meyakini yang memang Allah sedang melihat kamu. Jadi tasawuf ini juga dia sangat berkaitan dengan akhlak. Maka sudah tentu akhlak ni semua orang setuju. Kan selalu orang kata, ini apa dia ni, semayang rajin, bersabih, tasbih rajin, tapi mengatur orang pun boleh tahan. Jadi menunjukkan bila ketidakseimbangan itu berlaku,
tasawufnya dipinggirkan, maka ini yang akan terjadi. Ini yang terjadi. Jadi sebab itu tasawuf ini penting. Dia berkaitan dengan akhlak, kejernihan jiwa, penghampiran seorang dengan Allah, dan lebih lagi maknanya merujuk kepada ketakwaan itu sendiri, dan wujudnya memupuk sifat-sifat yang penting, yang mahmudah tadi dalam diri kita, diri seseorang, kan? Sabar. Macam mana nak wujudkan sabar tu? Nak mencapai tahap sabar, syukur. Macam mana nak sampai tahap syukur? Zuhud. Macam mana yang katakan zuhud? Jadi ini semua bidang tasawuf. Fiqh dia tak akan bincangkan benda ni. Hadis dia tak bincangkan benda ni. Fiqh dia akan bincang yang mana wajib, yang mana haram, yang mana ni. Tapi kalau hadis dia akan bincang yang mana sahih, yang mana dhaif, yang mana, begitulah. Jadi itulah yang kita katakan kepentingan disiplin atau bidang yang dinamakan sebagai tasawuf itu sendiri. Ada orang panggil tasawuf, ada orang panggil sebagai akhlak. Jadi ada yang berbagai-bagai ungkapan. Tetapi hakikat sebenarnya ia perkara yang sama, iaitu ialah bagaimana kita ini dapat bersihkan diri hati kita dari perkara-perkara yang dicela, dan seterusnya hati kita dipenuhi dengan sifat mahmudah, dan kita benar-benar dapat meletakkan kebesaran Allah di dalam diri kita, insya-Allah. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ini, kalau kita melihat kepada sistem pendidikan tradisional yang ada di negara kita lah, mudah ceritanya kan, ataupun di tanah Melayu ini, ataupun di bahagian yang kata Nusantara. Jadi kita tengok kitab ini telah diterima dengan begitu baik oleh penuntut-penuntut ilmu, oleh tuan-tuan guru yang mengajarkan tentang bidang tasawuf. Jadi kitab Penawar Bagi Hati yang dikarang, disusun oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Mandili, seorang ulama Nusantara kita, asalnya mendeling Indonesia, kemudian menuntut ilmu di Kedah, menuntut ilmu di tanah Melayu di Kedah khususnya, akhirnya telah berangkat ke Mekah dan telah menghabiskan segala tenaga untuk ilmu dan juga mengajarkan ilmu di Mekah Al-Mukarramah. Jadi kitab ini telah ditulis secara asasnya, bolehlah kita sebutkan sekarang ini seolah-olah ia menjadi satu buku teks asas dalam nak belajar tentang tasawuf. Kerana dia dipersembahkan dengan ringkas, 100 muka surat saja cetakannya, dengan ringkas perbahasan yang tidaklah terlalu mendalam, sangat sesuai untuk dijadikan kitab asas ataupun teks, buku teks asas, muqarrar asas. Kalau kita kata ni lah macam tadika lah, baru nak mula je tu, sebab kitab tasawuf ni banyak, yang tebal-tebal pun ada, yang dalam-dalam pun ada. Bidayatul Hidayah tu dah besar dah tu. Kalau kita masuk pula kitab hikamnya, kitab-kitab Fathur Rabbani dan sebagainya, maka dia akan lebih berencam, akan lebih mendalam. Jadi kitab Penawar Bagi Hati ini bagi belahan tanah Melayu kita ini telah terima dengan baik, digunakan sebagai teks di pondok-pondok pendidikan-pendidikan tradisional. Dan jelas pengarang Syekh Abdul Qadir sendiri menyatakan kitab dia ini sebenarnya tak lain dan tak bukan hanyalah satu kesimpulan ataupun keringkasan kepada apa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali sendiri, mana satu ulama yang begitu besarlah, yang ada autoriti, muktabar. Jadi ia memudahkan. Sebab itu kitab ini memang mendapat penerimaan yang begitu luas oleh para ilmuwan tanah Melayu kita ini. Jadi insya-Allah kita pun sesuai sangat sampai sekarang pun untuk memanfaatkan kitab ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita
pada hari ini kita dapat bersama-sama untuk berada dalam satu majlis ilmu insya-Allah. Satu majlis muzakarah, satu majlis untuk kita sama-sama bincangkan perkara-perkara yang akan sangat bermanfaat untuk diri kita, yang mana kita akan membincangkan, kita akan sama-sama mentelaah satu kitab yang sangat-sangat berkat insya-Allah, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Jadi kitab ini masya-Allah telah berada dipelajari dan telah dimanfaatkan oleh, boleh katakan puluhan bahkan mungkin ratusan ribu penuntut-penuntut ilmu. Kalau dulu mungkin hanya berada di pondok-pondok, tetapi alhamdulillah sekarang ini kitab ini dibacakan, diajarkan, dibahaskan, dibincangkan, boleh katakan begitu meluas di surau-surau, di masjid-masjid, di kuliah-kuliah baik subuh, maghrib dan sebagainya. Bahkan ada yang kita dapati yang melakukannya dengan mengadakan daurah-daurah yang khusus untuk supaya bagaimana manfaat daripada kitab ini dapat kita hayati, kita fahami dan hayati dalam kehidupan kita dengan seefektif yang mungkin, secepat yang mungkin insya-Allah. Jadi kitab kita ini dihimpunkan ataupun disusun oleh Syekh Abdul Qadir Ibn Abdul Muttalib Al-Andalusi Al-Mandili. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama mengikuti perbincangan-perbincangan di dalam kitab ini yang dinamakan oleh pengarangnya sendiri sebagai Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati. Jadi sama-samalah kita memanfaatkan daripada bacaan kitab ini nanti insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat, dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan penglihat dan hati dan lainnya pada hari kiamat. Dan salawat dan salam adalah keduanya bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam kerana rahmat, yang bersabda ia bahawasanya Allah Ta'ala tiada menilai ia kepada rupa kamu, dan tetapi menilai ia kepada segala hati kamu, dan atas sekalian keluarganya dan sahabatnya yang membersihkan mereka itu akan segala hati mereka itu daripada sifat kecelaan, dan menghiasi mereka itu akan dia dengan perangai yang baik dan sifat kepujian. Amma ba'd. Maka ini sebuah kitab yang kecil pada permulaan ilmu tasawuf. Hamba himpunkan dia kerana peringatan bagi hamba sendiri dan bagi sekalian saudara-saudara yang baru belajar. Dan hamba namakan akan dia dengan Penawar Bagi Hati, pada menerangkan barang yang wajib dibersihkan daripadanya dan dihiasi dengan dia akan segala hati. Dan hamba sebut di dalamnya akan satu pendahuluan dan 3 kitab. Dan akan Allah Ta'ala jua hamba pohonkan bahawa memberi manfaat ia dengan ini kitab bagi hamba sendiri dan bagi sekalian pembacanya, dan bahawa menjadikan ia akan dia ikhlas semata-mata menuntut keredaan, kerana bahawasanya ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang menghimpunkan Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi Al-Mandili, Khwaidim Talabatul Ilmi Syarif bil Haram Al-Makki, Makkah Al-Mukarramah, pada tanggal 7 bulan Rajab tahun 1378 Hijriyah. Jadi alhamdulillah, pengarang telah memulakan kitab ini dengan sebagaimana yang dinyatakan dengan satu pendahuluan, dengan satu tamhid ataupun kata-kata pengantar oleh pengarang, penyusun, oleh musannif. Kita sebut juga sebagai musannif. Jadi tadi kita sama-sama dengar bahawasanya pengarang telah memulakan kitab ini dengan basmalah, iaitu dengan ungkapan
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ia adalah satu, boleh dikatakan hampir semua kitab-kitab akan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana kita semua fahamlah makna Bismillahirrahmanirrahim, sudah tentu ia merujuk kepada satu ungkapan kita menyebut memulakan sesuatu dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana ia bermaksud sebenarnya seolah-olah pengarang nak bagi tahu bahawasanya aku menulis kitab ini dengan menyertakan nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu tabarruk, yakni sebagai satu mengambil keberkatan dan juga mengambil isti'anah, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak tulis kitab ini ialah untuk dengan cara aku mengambil berkat dengan nama Allah ini dan juga untuk memohon pertolongan Allah. Semoga apa yang aku nak tulis nanti adalah perkara yang akan memberi manfaat kepada penulis dan juga pembaca. Jadi pengarang telah memulakan tentang tamhid ataupun kata pengantar beliau ini dengan pertama sekali basmalah, yang kedua diikuti dengan puji-puji pada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga disertai dengan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu ungkapan adab pengarang menyatakan kehambaan dia dan menyatakan nisbah apa yang akan diperkatakan nanti tak lain dan tak bukan sumbernya, puncanya ialah daripada kalam Allah dan kalam Rasul. Ini bukanlah perkara yang ditulis sewenang-wenang, tetapi ia adalah semata-mata untuk menjunjung perintah Allah, menjunjung kalam Allah dan juga perintah panduan pedoman kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya pengarang telah melanjutkan kata pengantar dengan mengatakan kitab ini ialah berkenaan dengan hati, berkenaan dengan satu ilmu, satu bidang ilmu yang dinamakan tasawuf, yang medan perbicaraannya ialah berkenaan dengan hati. Ini kita kena faham. Jadi supaya kita ni tak salah faham. Kalau kita tak faham kitab ni pasal apa, dia akan mudah hilang fokus. Orang duk cerita pasal hati, kita duk faham pasal fiqh. Jadi payahlah. Jadi kita ni ada bidang masing-masing. Jadi di sini pengarang dengan terus terang mengatakan kitab dia ini adalah satu kitab yang berkenaan dengan bidang tasawuf. Ia akan banyak membicarakan tentang hati, nak membersihkan hati. Sebab tu nama kitab pun penawar bagi hati. Jadi pengarang menyatakan tujuan daripada kitab ini ialah akhirnya supaya kita dapat mengetahui, memahami, mengetahui bagaimanakah kita nak bersihkan hati kita daripada perkara-perkara yang dicela, dan kita hendak hiasi hati kita ini dengan perkara yang terpuji, yang mana akhirnya ini akan membawa kita menjadi seorang hamba Allah yang salih, hamba Allah yang taat pada Allah, yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang merupakan inti kepada apa yang diperkatakan sebagai pendahuluan oleh pengarang kitab itu ini, yang mana beliau menyatakan kitab ini dinamakan sebagai penawar bagi hati. Pendahuluan. Ketahui olehmu bahawasanya ilmu tasawuf itu pengetahuan yang diketahui dengan dia akan segala kelakuan hati, sama ada kelakuan yang dipuji seperti merendah diri dan sabar, atau kelakuan yang dicela seperti dengki dan membesar diri. Dan ada pun faedahnya, maka menyampaikan ia kepada mengosongkan hati daripada yang lain daripada Allah Ta'ala, dan menghiasinya dengan memandang kepada Tuhan sekalian alam. Dan ada pun hantarannya, maka iaitu hati manusia daripada pihak kelakuan yang datang kepadanya. Dan ada pun hukumnya, maka fardu ain atas tiap-tiap yang berakal lagi sampai umur. Dan ada pun tempat ambilnya, maka daripada Quran yang mulia dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada pun namanya ilmu tasawuf. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui pendahuluan ini,
pengarang telah menyenaraikan beberapa poin penting dari segi beberapa perkara yang kita perlu beri perhatian dalam kita membaca kitab ini, dalam kita mentalaah, dalam kita belajar kitab ini. Yang mana pengarang menceritakan tentang ta'rif kepada ilmu apapun tasawuf itu sendiri. Kerana daripada kata pengantar dah diberitahu kitab ini membicarakan tentang ilmu tasawuf, maka pendahuluan ini dinyatakan dengan ringkas. Di sini dinyatakan 6 poin utama tentang yang menjadi asas kepada kitab ini, iaitu definisi, ta'rif kepada ilmu tasawuf, dan juga dinyatakan tentang apakah kebaikan mempelajari ilmu ini, apakah hukumnya atas seseorang, apa sumber pengambilan ilmu ini, dari mana sumbernya. Jadi semua telah dinyatakan. Dan ketahui olehmu bahawasanya maksud daripada ilmu tasawuf itu membersihkan segala anggota yang zahir daripada segala perbuatan yang keji, supaya ada ia menyampaikan kepada membersihkan hati daripada segala sifat kecelaan. Dan dikehendaki dengan segala anggota yang zahir itu 7 anggota. Pertama, mata. Dan kedua, telinga. Dan ketiga, lidah. Dan keempat, perut. Dan kelima, faraj. Dan keenam, 2 tangan. Dan ketujuh, 2 kaki. Dan hendaklah engkau ingat di dalam hati engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala telah memberi nikmat ia akan dikau dengan beberapa nikmat yang besar-besar, dan iaitu segala anggota engkau yang wajib atas engkau memeliharanya dan mensyukurkannya. Maka jika tiada memelihara engkau akan dia, nescaya segala jadi seksa semuanya atas engkau pada hari qiyamah. Seperti firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya, pada hari kiamat mencap oleh Allah Ta'ala atas segala mulut mereka itu. Artinya menegah ia akan dia daripada bercakap, berkata-kata akan Allah Ta'ala oleh segala tangan mereka itu, dan menyeksakan oleh segala kaki mereka itu dengan barang yang ada mereka itu mengusaha akan dia di dalam dunia. Maka tiap-tiap anggota bertutur ia dengan kejahatan yang keluar daripadanya. Dan firman Allah Ta'ala, وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ. Artinya, dan tiada ada kamu dahulu di dalam dunia bersembunyi pada ketika mengerjakan kejahatan daripada menyeksakan atas kamu oleh segala telinga kamu dan segala mata kamu dan segala kulit kamu, dan tiada dapat bersembunyi daripada sekalian saksi yang tersebut, melainkan dengan meninggalkan segala kejahatan itu sama sekali. Kerana bahawasanya tiada bercerai semuanya daripada manusia pada tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat, selagi menyebut hamba akan 7 fasal bagi segala anggota yang 7 yang tersebut. Dan seterusnya disusuli dengan satu pendahuluan yang begitu menyeluruh sebenarnya, yang memberikan gambaran apa yang akan menjadi isi kandungan seterusnya kitab ini, yang mana pengarang menyatakan kitab ini akan memfokuskan tentang bagaimana hati ini akhirnya menjadi bersih dan dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui cara kita membersihkan hati, mengosongkan hati kita ini daripada perkara-perkara yang dicela dan menghiasinya dengan perkara yang dipuji, yang mahmudah tadi. Jadi untuk itu perlu dibicarakan dulu tentang 7 anggota zahir. Kerana anggota zahir ini dia ada kaitan langsung dengan hati. Dan apa yang dilakukan oleh anggota zahir, dia ada kesan pada hati, dan apa yang ada dalam hati akan terzahir dalam anggota lahir. Dan apa kaitan perkara ini dengan kehidupan akhirat kita. Pengarang memberikan dengan ringkas dan padat tentang perkara ini. InsyaAllah
Bila ada kelapangan, ada ruangnya nanti, kita akan bincangkan dengan lebih terperinci apa yang disampaikan oleh pengarang, insya-Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah dapat mengikuti perbicaraan apa yang telah dibawakan oleh musannif kita Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitab beliau yang sangat berkat ini, Penawar Bagi Hati. Insya-Allah kita akan teruskan perbincangan kita menerusi apa yang telah dituliskan oleh beliau pada sesi-sesi yang akan datang, sehingga kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jadikanlah ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami bermanfaat, dan tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز